Okey, 1 minit lagi tapi tak apalah. Buka dulu kamera kejap. Okey, baru pun buka. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tempat amanah. Okey, okey, terima kasih. Tak apa. Jadi sebelum tu saya mau maklum dulu lah mengenai apa, mengenai semakan kerja ni. Dan tahniahlah kepada yang nampak bukan skrin. Nampak kah? Nampak, nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Boleh, boleh. Okey, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan masuk satu topik yang baru lah, iaitu 4.3 haba pendam tentu lah. Apa yang dikonsepkan tentang haba pendam tentu ni, okey. Seperti yang kita tahu, mungkin adalah sedikit sebanyak idea yang kamu tahu kan semasa menengok video dan juga yang sebagai tu video sama sama nota tu. Jadi kita teruskanlah. Jadi ini seperti biasa, one quotes one day. Jadi boleh baca lah. Setiap kali aku malas belajar, aku akan ingat ada orang yang selalu menyebut nama aku di setiap doa, dan ada yang membanggakanku. Setiap doa dan ada orang yang selalu membangunku, dan ada mimpi yang harus jadi nyata. Yang kita tahu lah, orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibu bapa kita. Jadi teruslah berusaha untuk mencapai matlamat, sebab yalah, kadang-kadang bila kita reflect balik kan, kita tengok balik, ibu bapa kita ni tak pernah mengeluh. Dia cuba memberi terbaik kepada kita kan. Ada ke orang mengeluh pasal minyak kereta ke, pasal apa ke semasa kamu mengantar sekolah. Lepas tu bila bagi makanan ada ke mengeluh? Mungkin ada lah juga sekali sekala, tapi semua tu dipendam oleh mereka. Jadi kita sebagai insan yang belajar ni kan, teruskanlah membanggakan orang dengan hasil titik pembelajaran kita. Sebab kita tidak buat apa-apa pun. Mana kita kerja, mana kita bagi orang makan kan. Kita lah sebagai student mungkin. Kalau ada kerja part time tu, boleh lah. Masa kita yang fully student ni, full time student ni. Jadi apa yang boleh membanggakan kita ada sekadar result kan. Kadang-kadang mereka dapat 2A, kita dapat 3A, 2A ni. Kita tengok pun orang tersenyum tanpa kita sedar kan. Jadi banggakanlah dengan result kamu, banggakanlah dengan pencapaian kamu di sekolah dan sebagainya, dan bermanfaatkanlah kepada orang. Itu saja. Okey, terima kasih. Dan ingatlah ibu bapa kita, steady. Okey, kita imbas kembali pada pembelajaran hari Isnin yang lalu. Apa itu haba pendam? Okey. Haba pendam ialah haba yang dibebaskan atau diserap oleh sesuatu bahan semasa perubahan keadaan jirimnya pada suhu yang tetap. Di mana haba ni dibebaskan, diserap oleh bahan tu. Tapi dalam masa orang serap tu jirim ni, suhu dia tetap sama. Okey, kita tengok ni kan. Dia ada pepejal ais. Ini jirim pepejal lah, ais. Masa peluburan ni haba diserap. Haba diserap, dia kemudian jadi cair. Jadi bila kita letak termometer tu kan, macam kita panaskan dia, haba tu telah diserap oleh bahan tu, oleh ais tu. Okey, dah apa sudah. Steady. Serakam juga ni ya. Tengok balik. Okey. Jadi bila diserap ni, peluburan ni, telah dirakam. Astagfirullahaladzim. Diserap ni. Jadi ada satu tahap tu dia mempunyai suhu yang sama sebelum dia pindah ke tahap ke jirim tercair. Itulah yang kita tengoklah apa pendam ni. Ini definisi dia. Kita tengok dekat BC ni, bila kita ukur, kita masukkan dalam graf BC dengan DE ni, bila kita letak termometer, suhu tu sentiasa sama. Mungkin di sini 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Habis sudah haba pendam tu, terus dia akan bertukar jadi cair di sini. Bila dia cair, dia panaskan lagi sampai dia jadi wap. Itu yang definisikan sebagai haba pendam. Okey. Nah, sebabkan proses perubahan jirim berlaku tanpa perubahan suhu. Haba ini diserap dan dibebaskanlah. Dia seolah terpendam. Padahal sebenarnya kita tengok suhu dia ni sebenarnya dia sentiasa tetap, tapi sebenarnya haba tu masih sentiasa diserap. Jadi inilah disebabkan apa ni? Haba pendam, sebab dia tersembunyi. Kita tak nampak haba tu, tapi suhu dia konsisten. Tapi haba dia sentiasa berjalan. Okey. Kita masuk kepada konsep apa ni? Definisi yang kedua, iaitu haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu ialah kuantiti bahan yang dibebaskan atau diserap semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Sama ya definisi dia tadi tentang konsep haba pendam tentu, cuma tentu ni seperti biasa kita tambah kepada 1 kilogram bahan. Kenapa 1 kilogram bahan? Sebab kita meletakkannya dalam formula kan. Jadi suatu bahan berjisim menyerap kuantiti haba Q, dan inilah formula dia. L bersama dengan Q over M, dan unit SI adalah joule per kilo. Baik.
Jadi haba pendam tentu ni dia ada terbagi kepada dua. Haba pendam tentu dia ada terbagi kepada dua. Pertama adalah haba pendam tentu pelakuran, ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Jadi mungkin pepejal kepada cecair, haba diserap tanpa perubahan suhu. Kinot dia tanpa perubahan suhu. Manakala haba pendam tentu pengawapan, LV ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada cecair kepada gas. Ni cecair kepada gas ini. Take note ni, haba pendam tentu pengawapan. Tanpa perubahan atau suhu sebaliknya. Mungkin dari gas kepada cecair, kondensasi. Nah, begitu jugalah. Sebaliknya cecair kepada pepejal. Okay? Kita tengok contoh ni. Kamu akan faham. Haba pendam tentu pengawapan daripada cecair kepada gas. Kita tengok ni. Ini yang ditakrifkan tu. Cecair, apabila haba pendam diserap, molekul-molekul ni dekat zarah dalam cecair tu dia akan terputus dan menjadi hasil. Inilah didefinisikan sebagai haba pendam tentu pengawapan dan dia menjadi gas. Yang kedua adalah haba pendam tentu pelakuran. Pertama adalah pepejal. Pepejal ni haba diserap. Kita tengok ni haba pendam tentu pelakuran. Dia ais. Apabila dia diserap, dipanaskan, haba tu diserap, maka dia bergetar. Molekul ni bergetar sebab ada tenaga kinetik. Sekejap. Mana apa ni? Apabila bergetar, tenaga kinetik tu makin tinggi. Apabila tenaga kinetik makin tinggi oleh bahan tu, maka molekul-molekul ni bergetar dan berlakulah peruburan. Bila dia bergetar, molekul ni dia terputus dan menjadilah air, cecair. Seperti itu kan. Haba diberilah. Lepas tu apabila haba diberi, contohnya api ni dibawa pepejal ni menyerap haba tersebut. Apabila ada serap, tenaga kinetik dia akan meningkat, berlakunya pergerakan molekul untuk memutuskan molekul-molekul ni pada cecair. Itulah yang definisikan haba pendam tentu pelakuran. Jadi dua lah. Satu state dia di mana state dia daripada cecair pada gas dan satu lagi pepejal kepada cecair. Jadi habis tentang imbas kembali tadi. Saya ada lagi satu lah graf yang kamu buat dekat nota tu kan. Di situlah dia menerangkan bagaimana molekul yang di mana takat apabila buat pendidikan dan juga penyejukan. Okey, faham. Jadi untuk pembelajaran hari ini kamu akan ada dua aksi pembelajaran lah. Pertama sekali adalah berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian. Jadi secara overview-nya, saya akan beri masa kamu 7 minit, 5 minit untuk cari maklumat berkenaan aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian. And then kamu tulis dan bercakap untuk beri maklum balas kepada saya. Yang kedua ialah kita sama-sama menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam tentu. Yang ini adalah contoh soalan yang kita buat yang menggunakan rumus tadi U sama dengan ML. Ini haba pendam tentu. Yang ini untuk tenaga elektrik dengan haba pendam tentu. Okay, jadi saya akan memaparkan latihan dan kita jawablah dalam masa 7 minit yang saya akan bimbing kamu. Boleh. Jadi, apakah aplikasi haba pendam yang kamu tahu tentang kehidupan seharian? Okey, kamu diberi masa dan untuk cari maklumat berkaitan aplikasi haba pendam tentu. Kamu boleh carilah buku teks dan sebagainya internet, and then bolehlah maklum balas nanti dekat sini. Okay, jadi kamu diberi masa 7 minit. Boleh start dari sekarang. Kamu cari apa-apa, kamu steady ya. Nanti jawapan kamu boleh beri dekat live chat ni. Boleh semua respon balik. Hello. Boleh sir. Okay. Cek cari internet kau, buku teks kah? Nanti kita sama-sama buat. Allahu Akbar. Masih belum nulis sir. Okay, tak apa. Contoh dia. Tak apa, saya type. Apa dia? Macam ais diletak atas ikan supaya mengekalkan kesegaran ikan tu lah. Okey, betul. Sebab kenapa? Sebab dia ais lah, dia mempunyai suhu yang sama. Jadi ada konsep Ya. Jadi ada konsep haba pendam tentu tu, di mana haba tu diserap oleh ikan tu. Haba tu diserap ais tu dibebaskan dia punya haba untuk menyejukkan dia punya ikan tu dalam suhu yang sama. Jadi ais tu diletak atas ikan. Dia letak atas ikan. Di atas ikan lah. Bakteria boleh mati. Ya betul. Bella, apa contoh aplikasi yang kamu tahu? Nurafika? Kukus makanan. Kukus makanan. Betul, kukus makanan. Okey. Itu antara contoh lah.
Mengukus makanan antara contoh yang digunakan dalam konsep haba pendam tentu. Ada kukus makanan, okey. Kita kukus makanan, kita letak ikan tu dikukus. Jadi ikan tu dikukus, haba tu diserap. Haba tu diserap ikan tu. Dan suhu dia sentiasa sama lah. Untuk maintain siap suhu tu. Dia bukan, dia ada terhasilnya lah konsep haba pendam tentu tu. Ashraf, apa contoh dia lagi? Rafiq? Oh, Rafiq. Uh, keju beku cikgu. Apa? Boleh tak cikgu? Apa dia? Keju yang dibekukan lepas tu dimasak. Keju yang dibekukan, lepas tu dimasak, itulah dibekukan. Sebenarnya konsep haba pendam tentu ni ada berkat apalah kita punya iceberg. Jadi dibekukan tu, suhu dia sentiasa sama. Dalam sentiasa 100 tu lah. Diserap. Dia mencapai suhu yang sebagai apa ni kita tengok macam di sini ni. Apabila mendidih, Allah Akbar. Bila mendidih tu kan, kita berpendam tentu penguapan tu, bila mendidih tu, dia sentiasa maintain untuk panaskan tu sebelum dia memecahkan cecair tu kepada uap gas. Kalau dalam pembekuan pula keju tu maintain yang sama lah. Dia sentiasa di situ dia punya suhu tu. Tapi bila dia sampai suhu macam contohlah kan kita buat suhu masa dia akan yang ini dari gas. Keju tu di sini kan. Keju tu dia satu tahap di mana suhu dia sentiasa sama lah. Sebelum dia tiba-tiba jadi ais kan. Lepas tu tiba-tiba keju tu nanti jadi ais. Dekat sini lah konsep haba pendam tentu tu terhasil. Okey, terima kasih Rafiq atas maklum balas. Jadi rasanya okey. Jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi haba pendam tentu dalam kedai bendera lah. Yang sudah dikatakan oleh saudara Rafiq, Rafika dan Nizam tadi. Ais menyejukkan kan minuman. Haba yang daripada minuman disurap oleh ais mengalami haba pendam tentu. Ada konsep ni lah terhasil dekat tin tu. Lepas tu dikukus. Bila makanan lebih cepat dimasak, boleh dikukuskan. Bila makanan dikukus, uap air akan membebaskan sejumlah haba pendam kepada makanan tersebut. Haba akan mengalir ke dalam makanan. Ini dikukus, dikukus. Lepas tu ada uap-uap dia ni. Uap-uap ni suhu dia sama. Bila suhu dia sama, dia akan kena kepada makanan yang dikukus tu. Okey, yang ketiga adalah ais yang akan mengawet makanan seperti ikan dan sayuran. Di air tu menyerap haba daripada makanan untuk mengekalkan kesegaran makanan itulah ais tu. Okey, terima kasih. Jadi banyak lagi lah contoh-contoh aplikasi haba pendam tentu ni. Kalau kau tengok buku teks adalah di Xbox kita lah. Xbox kita dia banyak guna benda tu. Okey. Jadi habis untuk aplikasi dan seterusnya adalah contoh soalan. Selesaikan masalah yang melibatkan haba pendam. Jadi kita sama-sama buatlah. Kita tengok contoh soalan kan yang dapat periksaan ini. Berapakah kuantiti haba yang dibekalkan oleh sebuah pemanas elektrik kepada 0.75 air pada suhu 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. Jadi adalah contoh penyelesaian. Yang kita sama-sama buatlah. Ekstrak dulu soalan yang dibukukan. Okey, kita tengok. Berapakah kuantiti haba yang dibekukan oleh sebuah pemanas air elektrik? Jadi kita ada jisim dia. Jisim dia sebanyak 0.75 kg. Lepas tu dia ada perubahan suhu daripada 30 ke 100. Jadi ada theta lah. Daripada air dan 100 jadi akan jadi 70 darjah Celsius. Lepas tu dia akan muatan haba pendam tentu air, iaitu si air adalah sebanyak 4.2 10 kuasa 3 joule kilogram C. Okey, semua mudah faham ni kan? Kita tengok dalam satu graf ni. Satu graf ni kita panaskan air jadi pada 30 ke 100. 30 ke 100. Jadi di sini ni 100 lah kan. 100 contoh 30 100. Jadi di sini dia ada apa? Dia jadi steam sudah. Dia jadi uap lah sudah. Uap air dekat sini. Jadi di sinilah yang kita akan kira haba pendam tentu dia. Okey. Manakala di sini daripada air ni dan sini cecair. Pada cecair air. Sini dia fasa cecair tambah air kan. Cecair tambah gas. Fasa ni dia menggunakan konsep muatan haba tentu. Sebab dia sentiasa ambil haba. Sebab tu dalam soalan ni dia mau jumlah kuantiti haba. Kuantiti haba daripada elektrik ni, pemanas elektrik ni pada air dalam suhu 130 dan yang jadi steam tu 110 tu. Jadi untuk jawab soalan ni kita tengoklah tadi. Kita akan buat ni jumlah haba yang diperlukan. Dan sini konsep muatan haba tentu tu. Allahu Akbar. Maaf. Jadi kita kira lah masuk dalam rumus seperti biasa. Okey, ini konsep muatan haba tentu. Jadi jisim berapa? Jisim 0.05 kg. Muatan haba tentu kita ambil siap 4.2 tadi. 4.2 0 kuasa 3. Ada perubahan suhu 70. Itu kita tambah dengan suhu ya tadi 0.75 didarabkan pula dengan
Habang pendam tentu penguapan, yaitu sebanyak 2,26 darab 10 kuasa 6. Coba cari berapa kira ni? Hmm, 0,75 4,20 1370 2250 500 tambah dengan 0,75 darab dengan 2,26 kuasa 6. Ini 1 juta 95,000. Ini jawapannya 100,950 joule. Kita buat dalam gas standard 1,2 10 kuasa 6 joule. Dapatkah? Respon dulu. Oh, Akbar. Anizam, Abika. Jadi inilah jumlah haba yang diperlukan supaya dia menjadi steam tu. Sini kosong ya kan. Jumlah haba. Jom. Jadi apa andaian dia? Dia nyatakan andaian lah pula. Andaian ni sebagai contoh 100%, andaian yang pertama adalah 100% haba tu, haba elektrik tadi. Sekejap. Elektrik tadi diberikan kepada air tu. Andaian kedua adalah tiada haba yang terlepas kepada persekitaran. Kenapa perlukan andaian ni? Sebab kita tahu bila ada haba, dia tak boleh kacau tenaga yang lain. Bila haba terlepas kepada persekitaran, maka proses ni bukan 100% daripada elektrik kepada air itulah. Okey, boleh faham? Okey, jadi jawapannya itulah tadi. Kita ambil kita buat pada contoh soalan yang kedua. Okey, cuba buat soalan ni. Oh, ada 20 minit dah, habis lah. Tak apalah, dari question saya. Kita tengok syek. 2 kg toluene dipanaskan dengan pemanas rendah berlabel 1 mW pada tahap takadir. Jadi masa yang diambil untuk mengubah semua cecair toluene kepada gas. Jadi dia ada satu fasa kan. Ini maaf lah, contoh satu fasa. Di sini kita mau cepat nih. Suhu dan masa. Jadi ada di sini sebelum dia betul-betul jadi gas. Jadi ini kita guna konsep sama aja, yaitu QML. Tapi kenapa ada sini kita check soalan dia 10. So kita tahu yang dalam nota yang sebagi itu untuk tenaga elektrik
dia sama dengan ini. Boleh. Jadi kita cari apa? Cari masa yang diambil. Masa yang diambil. Masa yang diambil ni mana ni? T. Boleh. Bila T, berapa dia punya apa? Jisim. Jisim Tolen tu ada 200 kilo, 200 gram. 200 gram bersamaan dengan 200 gram juga. Itulah 200 gram. 200 gram bersamaan dengan 0,03 kilogram. Didarabkan dengan ni 3.5 ni. 3.15. Yang P tadi ini 100 volt, 1000 volt. Dalam rumus yang mudah, kita darablah ni. 10 pasal 3, 3.5 darabkan dengan 1000. Jadi masa dia berapa? Cuba kira dulu. Jadi masa dia 72.2 saat. Jadi pada fasa ni, pointer ni, kita boleh nampak lah dekat sini ni dia ada 70.2 saat sebelum dia bertukar menjadi betul-betul gas. Tolen ni. Kan tolen ni sekarang ni dia di fasa cecair. Cecair apa pepejal plus cecair. Pepejal plus cecair. Dia di fasa cecair plus gas. Itulah. Okay, boleh faham ke? Wow, semua orang penat juga kan, tapi tak apalah. Saya pun faham juga. Kan senang 1, 2, 3. Jadi pada akhir pembelajaran ni kamu dapatlah menerangkan aplikasi abang benda tentu, dan kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan abang benda tentu. Sangat simple lah aplikasi abang benda tentu ni dalam kehidupan harian kita kan. AIS, SBOK. Jadi contoh soalan tadi sudah juga dilihat bagaimana macam ni kan. Seperti contoh tadi dia ada, maaf, nanti kamu cuba try soalan, ada sebagi nanti kamu cuba try soalan tu lah untuk memahami lem, untuk mengukuhkan untuk OLO kamu yang kedua ni. Jadi untuk refleksi belajar, okey, boleh pergi link ni ya. Okey, dapat saya akan bagi dia apa di, okey, isikan refleksi anda dalam pautan ni. Jom cepat, ada 15 minit lagi ni. Okey. Isi. Tiada yang isi kah? Hello? Kau tidur semua ni? Nizam, Mai, Rafiq, Afika? Sudah selesai sir. Macam mana isi tu sir? Tekan ni. Lepas tu isi nama kamu. Isi nama saja. Isi nama lepas tu tulis ni lah. Plus minus interesting ni. Macam ni kan. Okay, ideal. Lepas tu plus minus interesting. Plus apa? Guru. Jelas apa ya? Minus semua ni.
Ini refleksi plus minus interesting lah. Okay. Ada juga yang naik. Ada 15 menit lagi. Bertahan. Tiada lah. Ni bos berang ya kolan. Betul kau best. Mana minus jalan? Tambah boleh balan ni. Minus interesting penambahbaikan. Mana yang lain ni? Ada tiga tuh kak. Ya, kena ada minus interesting penambahbaikan. Boleh edit tuh, tekan ya. Saya masih boleh menerangkan. Rafiq, buat ni ya Rafiq. Sebab kita sekarang dalam plus minus interesting. 4 ni lah. Contoh sudah berikan plus minus interesting penambahbaikan. Ada 12 minit lagi. Dua saya ni menjawab, mana yang lain lah? Mira, Syazani. Terbaik. Okey, tak apalah. Masa pun mencemburui kita dan 10 minit lagi. Jadi terima kasih kerana hadir. Tapi tolonglah isi ni untuk sebagai bukti sama penyelia. Untuk ni lah plus minus. Syalan boleh edit lah. Minus apa? Minus ni apa yang kurang? Membosankan ke, kurang asam ke macam tu. Interesting, apa yang menarik. Penambahbaikan, tambahbaikan lah cadangan penambahbaikan. Okey. Dapat. Gini dapat nanti isi ya di sana. Harapnya murid-murid yang lain pun, kawan-kawan yang lain pun dapatlah mengisi tautan tu, link tu. Jadi kita balik kepada slide. Sekian, terima kasih. Okey, boleh buat soalan ni. Satu soalan je dekat buku teks. Soalan 2. Jadi cuma buat soalan tu dan nanti hantarlah semasa. Tak ada soalan kak. Apa dia? Selain guna icebox untuk bekukan sesuatu lah, ada lagi kak kaedah yang lain? Kaedah yang lain, Xbox. Ah. Sebenarnya Xbox je lah, freezer semua. Sebagai contoh lah kan, ada kat kilang, dia ada freezer dia. Untuk dari terus kepada ais tu, dia ada satu teknologi lah. Kalau macam nitrogen, dia cair nitrogen ni, coba. Nitrogen ni dia satu cecair di mana bila kamu tuang saja dia akan terus jadi ais. Tuang je. Contohlah ada air di sini. Kamu tuang saja terus nitrogen. Nitrogen ni lah cecair nitrogen. Kamu boleh Google benda tu apa. Nitrogen. Bila kamu tuang benda tu dalam satu kolam, pop, dia akan direct sejuk dan akan terus jadi cecair. Macam tu lah. Tapi benda ni tak diguna lah dalam masa icebox. Kalau guna, boleh mati manusia. Sebab dia ada bahan kimia ni lah. Tapi dia mungkin dalam makmal dia akan guna nitrogen ni.
Nitrogen ni kamu tuang saja dia akan terus jadi totally ice lah macam tu. Jadi kebiasaannya freezer, icebox, kalau dekat kilang dia ada freezer dia lah macam kilang-kilang daging kan. Dia satu kilang besar. Di dalam ni lah orang letak segala daging di dalam tu. Ini adalah dorang punya mesin yang mengekalkan suhu dorang tu untuk dalam keadaan macam ada pendam tentu lah. Dorang kasih suhu yang sama dulu sebelum dorang tiba-tiba jadi ais. Kan ada konsep yang saya terangkan tadi. Dengan konsep tu begini. Konsep akan satu tahap dia akan jadi dia ada dua fasa. Yang ni cecair plus gas. Baru dia totally akan jadi gas. Kalau dia kurang, konsep tu dia timbul di sini dulu. Iaitu gas. Gas ni yang dilepaskan lah dari mesin tu. Plus cecair. Cecair plus gas sebelum dia totally. Itu cair dan gas. Cecair dan pepejal sebelum dia totally jadi pepejal. Sebab tu bila sudah dia totally jadi pepejal ni, dia akan jadi ais. Macam tu lah konsep dia. Okay, boleh faham? Macam mana tanya tadi tu? Kalau yang mesin ice cream tu cikgu, dia macam icebox lah juga? Ya betul. Dia gitulah. Ada konsep dari situ. Tapi itu dia guna generator lah. Dia tukar tenaga elektrik macam soalan tadi. Dia tukar tenaga elektrik pergi muatan haba tu. Inilah PT. Contohnya ceret. Ceret pun guna muatan tu juga lah. Yang penting konsep tu timbul di sini. Okey. Itulah. Boleh kah? Siapa nak tanya? Aduh, nak nampak buat. Nizam kah? Hello, nak diam. Ya. Okey. Ya. Contoh bagus. Dah terfikir lah. So sebelum makan es krim dah pula terfikir lah. Bagus kamu Nizam. Kau makan. Macam tu lah. Dia tenaga generator rasanya elektrik dia ubah tenaga elektrik tu dia terus pergi muatan tenaga haba. Jadi dalam tenaga haba tu dia ada formula dia lah, iaitu muatan haba pendam tentu sebelum dia betul-betul tukar menjadi ais. Okay, thank you kerana soalan tadi. Tu lah best fizik ni sebenarnya. Dia guna slide mengabaikan tiada. Jangan dah mengabaikan. Saya rasa macam banyak yang kurang. Antaranya ni lah, tidak dapat tarik kamu bercakap semua. Tapi tidak apa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk buat soalan ni and baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey, sebelum saya lupa, minggu depan hari Isnin kita start kelas secara online, manakala Rabu kita buat secara offline lah. Jadi minta tolong rakan-rakan yang lain remindkan kepada mereka lah buat ni. Okey, untuk penyediaan itu saja. Sekian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left. Oh ya, jangan lupa isi kehadiran. Nanti saya bagi balik. Itu saja. Sekian, wabillahi hidayah. Thank you, sir. Okay, welcome.